الحمد لله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه واستنى بسنته ومن سار على نهجه ودعوته إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وقال حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة أو كما قال أما بعد Alhamdulillah Fadil Tuan Imam Jawatan Kuasa dan Pengurusan Surat Al-Kahfi. Seterusnya muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, saudara dan saudari dihormati sekalian. Pertama sekali marilah sama-sama kita nyatakan rasa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat iman dan nikmat Islam, yang juga kesempatan yang dapat lagi kita teruskan kehidupan kita supaya sentiasalah kita ini makin hari makin dekat dengan Allah. Dan sentiasalah iman kita semakin hari semakin meningkat dan ada perubahan yang baik insya-Allah. Jadi di antara perkara yang terpenting dalam hubungan berkaitan dengan keimanan, berkaitan dengan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh dinafikan ialah ilmu itu sendiri. Kita perlu meletakkan diri kita ni pada dua keadaan saja. Yang pertama, sama ada alim, orang yang alim, ataupun orang yang muta'allim, orang yang belajar. Kita sentiasa akan mendapat kebaikan yang berterusan. Itu di antara yang terdapat di dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu banyak sekali menjelaskan kepada kita tentang kelebihan-kelebihan ilmu dan orang yang berkaitan dengan ilmu. Jadi insya-Allah kita sambung perbincangan kita dalam muka surat 1273, hadis yang ke-8. Hadis yang ke-8. Ataupun nombornya ialah 1380. Jadi sebagaimana dalam pertemuan yang lepas yang telah kita bicara secara ringkas tentang bagaimana kelebihan yang kita sebut kelebihan yang berterusan yang kita akan dapat sebagaimana dalam hadis ke-7. Umpamanya disebut di sini man da'a ila hudan kana minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Rawahu Muslim. Jadi cukup jelas kepada kita tentang kelebihan ilmu, di mana kita akan berterusan mendapat kebaikan. Ini yang kita kena cari, kerana umur kita memang antara yang paling pendek. Umur kita ni 60, 70, 80 sekitar itulah. Jarang nak sampai 100. Tetapi kalau kita pandai rebut peluang yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak, di antara peluang yang terhidang luahnya ialah peruntukannya dalam bab ilmu. Yang mana kita akan dapat pahala yang berterusan sebagaimana disebut di sini, man da'a ila hudan, siapa yang ngajak orang kepada kebaikan, kepada hidayah, kepada petunjuk. Jadi nak dapat hidayah ni memang dia mesti melalui ilmu. Sebagaimana Al-Quran yang menjadi disebut alif lam mim dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran itu ilmu. La raiba fi, tidak ada keraguan padanya kerana ia membekalkan dalil yang yakin.
La raiba fihi hudal lil muttaqin, yang memberi petunjuk kepada orang bertakwa. Jadi Al-Quran ini merupakan satu, orang kata, medium, alat yang boleh membawa kita, ilmu ini boleh membawa kita memperoleh ketakwaan. Kerana takwa sebenarnya adalah milik Allah. Dalam erti kata yang lain, Al-Quran itu sendiri bukan satu-satunya yang dapat memberi hidayah kepada manusia kerana bila kita baca dia. Tetapi nak dapat hidayah, kena baca Quran. Kena ilmu. Kerana dengan usaha kita belajar, kita baca, kita memahami, Allah buka pintu hati kita hidayah. Sebab itulah di negara kita ni setiap tahun ada musabaqah. Peringkat, nak boleh sampai peringkat antarabangsa tu, banyak peringkat lagi kita masuk. Peringkat kawasan ataupun zon kecil. Start pada peringkat sekolah lagi kadang-kadang kalau sekolah. Kemudian naik peringkat daerah, peringkat negeri, peringkat kebangsaan, peringkat antarabangsa. Sepatutnya semua yang hadir tu kalau Quran memberi hidayah, semua dapat hidayah. Tetapi yang baca Quran, kadang-kadang yang baca Quran itu sendiri, sebagaimana cerita-cerita dululah, sekarang mungkin tak ada. Yang baca Quran sendiri, apa yang dia baca itu, tetapi apa yang dia buat memang betul-betul bertentangan dengan apa yang dia baca. Kerana Al-Quran tidak 100% menjamin hidayah, kerana hidayah itu adalah milik Allah. Cuma Al-Quran ini kita kata alat, sumber yang boleh, ilmu yang boleh kita mendapat hidayah. Dalam erti kata yang dia adalah syarat. Bila sebut syarat, kalau kita nak sesuatu kena cukup syarat. Tak cukup syarat, kita tak dapat. Tapi kalau cukup syarat, tak semestinya kita dapat. Contohnya air semayang lah. Air semayang syarat untuk sah semayang. Jadi bila tak ada air semayang, tak boleh semayang. Sebab tak cukup syarat. Tapi kalau cukup syarat, belum pasti boleh semayang. Cukup syarat, ada air semayang, tapi tak boleh nak semayang zuhur sekarang. Sebab syarat ni cukup, syarat lain tak cukup. Perkara lain lagi tak cukup. Itu berkaitan dengan syarat. Jadi mahu tidak mahu, Al-Quran ataupun ilmu perlu menjadi rujukan, sumber rujukan yang penting kepada kita kalau nak dapat hidayah. Okey, kerana hidayah itu milik Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang telah juga dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bila cuba berusaha supaya bapa saudaranya dapat hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya kamu tak boleh beri hidayah pada sesiapa yang kamu kasih, kerana urusan hidayah urusan Allah. Cuma kita boleh tunjuk jalan, buka jalan. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah lah Maha mengetahui siapa yang mendapat hidayah. Tetapi dalam masa yang sama, kita tidak boleh melakukan sesuatu yang menyebabkan lari hidayah. Bermakna ilmu ni memang tak lari, kena cari, kena berusaha. Umpama disebut kezaliman, boleh menjauhkan kita daripada dapat hidayah. Kefasikan, penderhakaan kepada Allah boleh menjauhi kita daripada hidayah. Dalam surah Al-Jum'ah ada sebut, ataupun dalam surah Al-Munafiqun pun ada sebut. Umpama disebut wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Allah tidak akan beri hidayah kepada kaum yang zalim. Bermakna melakukan kezaliman bertentangan dengan berusaha untuk mengenal Allah dengan ilmu, menyebabkan jauh hidayah, lari hidayah. Innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Sesungguhnya Allah tak beri hidayah kepada kaum yang fasik, yang derhaka kepada Allah. Bermakna kita, urusan hidayah adalah urusan Allah, kita kena berusaha sedaya upaya menunjukkan kesungguhan kita dengan ilmu, dengan belajar, maka Allah buka pintu hati kita dan menjauhi perkara yang ditegah, yang dilarang oleh Allah, yang bertentangan dengan konsep ilmu dan ketaatan itu sendiri. Bermakna ilmu adalah penting dalam urusan kita nak dapat hidayah. Kerana yang telah kita bicara sebelum ini, ilmu ni terbahagi pada dua. Kalau nak hidayah, kita kena cari. Itu ilmu yang kita kena cari. Disebut sebagai ilmu yaqin. Nak suruh yakin, kena tahu, kena belajar, kena mengaji, kena faham. Yang keduanya ialah ilmu yang Allah bagi. Ini dinamakan taufik. Allah bagi kepada kita ilmu. Sebagaimana Allah bagi ilmu dalam bentuk wahyu kepada para nabi dan para rasul.
Ataupun Allah bagi ilmu kepada kita dalam bentuk kasyaf ataupun dalam bentuk ilmu ladunni. Jadi itu Allah bagi. Kita cari tak jumpa tapi Allah bagi. Jadi nak boleh Allah bagi itu, Syekh Fatani kata kita kena tunjuk kesungguhan kita. Tak mustahil Allah nak bagi ilmu laduni kepada kita. Tak mustahil, adalah harus. Tetapi yang biasa diberikan oleh orang yang muqarrabun, yang dekat dengan Allah. Jadi tak apalah. Ataupun Allah bagi ilham. Ilham yang baik. Sebagaimana Allah bagi ilham kepada ibu Nabi Musa AS. Idh awhayna ila ummika ma yuha. Dalam surah Taha ayat 38. Ingatlah ketika mana kami wahyukan. Maksudnya bagi ilham kepada ibu kamu. Apa yang diilhamkan supaya macam mana nak buat dengan Nabi Musa AS yang baru dilahirkan, yang diperintahkan oleh Fir'aun, mana-mana lelaki. Bayi lelaki yang baru dilahirkan, hendaklah dibunuh. Maka ilham daripada Allah menjadikan ibu Nabi Musa AS dapat melakukan sesuatu menyebabkan anaknya Nabi Musa AS itu tak mati. Itu ilmu Allah yang Allah bagi. Perancangan Allah yang hebat menyebabkan Nabi Musa bukan sekadar tak mati, duduk di istana Fir'aun, dia nak bunuh dia. Tapi dapat susu balik, jumpa balik dengan ibu dia. Dapat menyusu dengan ibu dia balik. Ini ilmu yang Allah bagi. Jadi semua yang berkaitan dengan hidayah dan taufik ini adalah sesuatu yang amat berharga kepada kita. Kerana khususnya taufik, bila Allah bagi ilmu tersebut, ilmu itu adalah yang terbaik. Oleh sebab itulah kita sentiasa tunjuk kesungguhan kita kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah beri taufik kepada kita. Walaupun kita kata belum pasti, kalau mengaji pun belum pasti dapat hidayah, belum pasti dapat, memang boleh kata. Tetapi kalau buat jahat lagi payah nak dapat. Kalau dapat juga adalah kata kasih sayang Allah yang tidak berbelah bagi kepada kita. Allah bagi, kadang-kadang tengok dia jahat sungguh dia. Tapi kadang lepas 10 tahun lepas tu dapat hidayah dia. Kerana kasih sayang Allah. Kalau ikut skemanya, kalau kita ikut yang Allah kata tadi, dia ini tak berhak, tak layak nak dapat hidayah. Tapi Allah SWT ini Maha Pengasih. Dan yang keempatnya ialah yang disebut sebagai fitrah dalam diri kita ni. Kadang-kadang fitrah itulah dah puluh-puluh tahun dah kita sesat. Sampai satu peringkat kita mari berfikir. Dengan fitrah inilah mendorong kita melakukan kebaikan. Jadi itulah menggambarkan ilmu itu sesuatu yang amat bernilai kepada kita kerana dia sentiasa membawa kebaikan kepada kita. Okey. Jadi bila sebut hidayah, umpamanya bagaimana sesiapa yang mengajak kepada hidayah, kepada kebaikan, maka baginya pahala kebaikan sebagaimana kebaikan yang telah dilakukan oleh orang yang melaksanakannya, tidak berkurang sedikit pun daripada kebaikan mereka. Sebagaimana yang telah disebut dalam pertemuan yang lepas secara ringkas, dalam persoalan ini bagaimana Imam Qurtubi menyatakan berdasar kepada nas ini, kepada hadis riwayat daripada Imam Muslim ini, yang menjelaskan tidak berkurang sedikit pun amal kebaikan yang orang yang kita ajak tadi, yang kita dakwah kepada dia, yang kita beri nasihat kepada dia, dia buat kebaikan kerana dapat hidayah daripada Allah. Melalui mulut kita, kita beri nasihat, dia dapat hidayah. Sebab musabab kerana kita menyebabkan dia dapat hidayah, maka kita akan mendapat kebaikan sebagaimana yang dia buat. Imam Qurtubi kata adalah harus dan tidak mustahil. Sebagaimana nas ini dengan jelas menyebut Allah bagi kebaikan kepada kita sebagaimana Allah bagi kebaikan kepada dia. Bermakna kalau dapat 10, kita dapat 10. Kita dapat 100, kita dapat 100. Kenapa? Kerana Imam Qurtubi kata Allah Maha Kaya. Bagi banyak mana sekalipun Allah tak berkurang sedikit pun kekayaan Allah. Allah yang kedua, Allah Maha Penyayang. Allah nak tunggu kita buat aja. Dia nak bagi sebanyak mungkin. Nak tunggu kita buat aja. Buat sikit dapat banyak. Minta sikit dapat banyak. Jadi inilah menyebabkan Allah SWT berikan pelbagai kelebihan-kelebihan kepada kita. Sebagaimana dalam menjelaskan persoalan ini yang telah jelaskan sebelum inilah, dalam kuliah-kuliah sebelum ini, umpama bagaimana satu perkiraan yang telah dibuat oleh Syekh Daud Al-Fatani di dalam menjelaskan terutamanya hadis ini, berdasarkan juga apa yang telah dinyatakan oleh Imam Qurtubi tadi. Syekh Daud Al-Fatani kata berdasarkan perkiraan tersebut, orang yang disebut sebagai kebaikan berterusan, kenapa? Kerana walaupun kita mati,
Kerana nasihat kita sepatah dua. Dia beramal, masih beramal walaupun kita mati, maka berterusan kebaikan itu masuk dalam akaun kita. Kita dapat. Tak rugi. Bahkan bila yang menyebut bagaimanakah secara detail gandaan amal. Yang satu amal ini kita buat digandakan 10. Jadi bila kita ajak orang kebaikan, umpamanya A ni beritahu kepada B, nasihat kepada B. B pun beramal. Ataupun kerana A lah B ni masuk Islam contohnya. Dia melakukan amal soleh. Jadi bila B beramal, B dapat 10. Kita ikut kira-kira mudah. 10. Maka kita pun dapat 10 sama. Kenapa? Kerana kita ni B dapat hidayah. Kerana kita B jadi orang yang baik. B jadi orang yang soleh. Kemudian B ni tak berhenti setakat itu saja. Dengan ilmu yang kita sebarkan, ilmu yang kita nasihat dia nasihat kepada C pula. C beramal. Maka C beramal daripada ilmu B. B ni datang ambil daripada A. Ataupun daripada A sampai kepada B. B sampai kepada C. C beramal. C dapat 10. B dapat 10 juga. Kenapa? Kerana dia telah membuka jalan. A dapat juga sebab ilmu dah sampai ke C ni mari pada A lagi. Maka A dapat berapa? A dapat 100. Sebab apa 100? 10 darat dengan 10. Dia tak main campur, dia main darat. 10 darat 10, 100. Kemudian C ni dia sebarkan lagi, kembangkan lagi kepada D. D beramal daripada ilmu C. Sedikit sebanyak, tak kira lah banyak ke sikit, tapi daripada C lah. Maka C dapat jugalah. Sebagaimana D dapat 10, C dapat 10. B dapat juga sebab daripada C tu mari pada B. B dapat 100. 10 darat 10, 100. A dapat juga sebab daripada A juga sampai kepada B dulu. Jadi 10 darat 10, 1000. Kalau fikir demikian, kita rasa segar kita. Sebab itulah nak sebut dalam pertemuan sebelum ini, kalaulah Imam Syafi'i dengan Imam Al-Ghazali, Imam Malik buka akaun dalam CIMB ataupun Maybank, dia seorangnya tak muat. Tak muat. Kalaulah ditukar dalam bentuk jokomah contohnya, tak muat bank tu. Sebab apa? Sebab ganjaran yang berterusan. Inilah yang disebut kita kena duduk dalam dua keadaan dia. Alim ataupun muta'alim. Orang mengajar yang alim ataupun orang yang belajar. Dua-dua tu ada kebaikan tersendiri. Okey. Inilah di antara perkara yang sentiasa perlu ada dalam kehidupan kita. Yang Nabi pun suruh kita supaya berada dalam ilmu. Sebagaimana disebut juga dalam hadis yang ke-6, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melalui satu jalan ataupun satu perkara yang berkaitan dengan ilmu untuk mencari ilmu pengetahuan, maka Allah mempermudahkannya jalan ke syurga. Kenapa mudahkan jalan ke syurga? Sebab ke syurga ni dengan dua cara. Yang pertama ialah yang pertama kena confirm iman kita. Itu sudah pasti syarat dia. Tiket je. Yang pertamanya ialah kita kena pahala kita biar banyak, dosa kita biar kurang. Jadi pahala biar banyak, biar berterusan masuk. Dosa kurang biar sentiasa diampunkan, dikafarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini di antara dalam hidup kita kena fikir benda-benda macam ni. Untuk masa depan kita. Okey. Kemudian yang ke-8, wa anhu. Maksud wa anhu ialah wa anhu daripada nombor 6 lagi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kerana nombor 7 pun menyebut wa anhu juga. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min thalath, shadaqatin jariyah aw ilmin yantafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak Adam yakni manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalannya. Maksudnya tak boleh nak beramal. Nak beramal macam mana? Nak sembahyang, nak mandi pun tak boleh. Orang tolong mandikan kita. Yakni tidak dapat menambahkan pahalanya lagi, melainkan 3 perkara, iaitu sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang dapat diambil kemanfaat, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak soleh yang suka mendoakan untuknya, yang sentiasa mendoakan untuknya. Jadi kita kena sebanyak mungkin kena cari saham-saham macam ni. Kita nak supaya bila kita pencen nanti duit kita itu memang orang kata kadang-kadang kita kata tak payah kita sentuh duit. Sebab apa? Duit lain masuk. Duit rumah sewa,
duit kat sini kat situ dan sebagainya. Jadi barulah tak penat kita. Sebab bila kita sudah meningkat ke peringkat umur usia emas, sudah pasti kudrat kita dah tak berapa nak ada. Mungkin penyakit pun datang, macam-macam lah ujian Allah Subhanahu Wa Taala pada peringkat tersebut. Maka sudah pasti kita perlu sediakan kemudahan sedemikian. Jadi di antaranya ialah disebut di sini 3 perkara yang cukup penting sebenarnya. Bahkan banyak lagi, bukan 3 perkara. Kita kumpulkan sebanyak mungkin, seboleh mungkin. Jadi di antara 3 perkara ini disebut sedekah jariah. Sedekah jariah itu sedekah yang berjalan, yang bergerak, yang masih digunakan manfaatnya. Maka kita boleh fikir bagaimana kita nak sumbang sedekah jariah dalam 2 bentuk. Dalam 2 bentuk. Yang pertama, kalau kita ada harta, gunakan harta kita. Yang kedua, kalau tak ada harta, gunakan kelebihan yang ada, termasuklah tenaga, buah fikiran dan sebagainya. Kerana buah fikiran kita lah terbentuknya umpamanya satu koperasi. Angkasa contohnya. Menyebabkan dapat beri manfaat pada seluruh umat manusia, khususnya orang kata orang Islam yang ekonomi mereka tak berapa kuat. Jadi sedikit sebanyak idea kita dapat memberi manfaat. Tak semestinya harta. Okey, jadi sedekah jariah kita boleh buat dalam bentuk yang jamadat, yang kerah, macam surau, masjid dan sebagainya. Jadi dalam masyarakat kita hari ini, perkara yang pertama ni anak kita tidak menjadi masalah, senang. Bila sebut masjid, surau, madrasah memang cepat. Okey, yang keduanya ialah kita boleh dalam bentuk dikatakan, sebahagian ulama mengatakan sebagai sedekah jariah. Sebagai sedekah jariah, sebahagian mengatakan tidak, tetapi masuk sedekah lain. Jadi iaitu dalam bentuk kita bangunkan sesuatu yang tak nampak depan mata kita, tetapi dia berterusan. Umpamanya dalam usaha-usaha mengembangkan Islam, usaha dakwah. Kita hantar ke mana? Ke Kemboja. Kerana masyarakat di Kemboja memang amat dhaif. Memerlukan kepada nak bina tenaga-tenaga para pendakwah mereka. Kita hantar sumbangan itu, kita hantar dalam bentuk nak membina modal insan. Yang mana sebahagiannya yang kita hantar itu digunakan untuk beri makanan pada para pelajar di sana umpamanya. Dia makan jadi darah daging dia. Maka itu juga dengan tujuan supaya Islam ini akan terus berkembang. Boleh dikira menurut Dr. Yusuf Al-Qaradawi, boleh dikira sebagai sedekah jariah juga. Walaupun kita tak nampak, orang entah ke mana dia pergi, tapi dengan usaha kita lah, sedikit sebanyak darah daging dia itu hasil daripada sedekah kita untuk pada jalan Allah fi sabilillah, maka dia bekerja, bergerak, maka itu juga dikira sebagai sedekah jariah. Disebut sebagai pembangunan modal insan. Dikira juga. Sebagian ulama lain kata oleh kerana dah habis, kira dalam sedekah lain lah. Tapi tak kisahlah, ala kulli hal dia tetap dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai amalan yang berterusan kepada kita. Okey, jadi 2 kita boleh gunalah. Sedekah jariah, sama ada kita nak buat sesuatu yang boleh memberi manfaat pada seluruh umat manusia, dan juga yang keduanya ialah kita boleh buat sesuatu untuk supaya Islam ini boleh bertahan, boleh berkembang sampai hari kiamat. Okey. Kemudian yang kedua, ilmin yuntafa'u bih, ataupun ilmu yang boleh diambil manfaat daripadanya. Jadi ilmu yang boleh ambil manfaat daripadanya, ini di antara kita kata ilmu yang tak mati, ilmu yang bergerak. Disebut oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, kelebihan ilmu nak banding dengan ibadah. Ibadah sudah ada kelebihan tersendiri, tapi ilmu ada keistimewaan tersendiri. Di antaranya ialah ilmu ini dia tak mati bersama dengan mati tuan. Umpama Imam Syafi'i, dia mati lama dah, tapi ilmu dia masih bergerak sampai hari ini. Okey, itu yang pertama. Yang kedua ialah ilmu ini, kalau ibadat kita buat untuk kita, tak boleh buat untuk orang lain. Tak boleh nak sembahyang zuhur, saya tulis sembahyang untuk awak hari ni, esok awak tulis sembahyang untuk saya. Tak boleh. Kita masing-masing dalam bab kau tolong qada itu lainlah. Tapi dalam bab ini tak boleh. Masing-masing kena buat. Tapi ilmu untuk kita dan untuk orang lain. Memanglah bila kita bercakap umpamanya untuk kita dengar, orang lain pun dengar. Jadi manfaatnya memang besar.
Dan dalam satu riwayat yang lain, bagaimana Nabi SAW bila dia masuk ke dalam Masjid Nabawi, masuk dalam masjid, dia tengok ada dua halaqah. Satu halaqah berbicara buat tadarus Quran, baca Al-Quran. Satu halaqah buat majlis ilmu. Halaqah kecil lah, perbincangan kecil. Maka Nabi SAW tidak membezakan di antara dua-dua itu memang sesuatu yang mulia. Tapi Nabi pergi ke majlis ilmu. Kerana apa? Kerana mungkin di sana ada manfaat yang boleh Nabi berkongsi bersama dengan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Bukan bermakna baca Quran kurang, tetapi ilmu dia ada kelebihan tersendiri. Itulah menjelaskan kepada kita bahawa kita kena sentiasalah suburkan ilmu. Sebab itulah kalau satu-satu masyarakat, satu-satu tempat yang ilmu tidak berfungsi, kita akan tengoklah banyak perkara yang kemungkaran ataupun sesuatu yang berlaku. Dan kalau kita tengok suatu masa dahulu, kenapa Islam boleh berkembang dengan pesat di Nusantara ini? Di antaranya ialah peranan yang telah dimainkan oleh pondok-pondok pesantren, yang mana bila dia buka pondok, kemudian kawasan sekitar itu, sekitar 5 km, 10 km, dia akan dapat tempias daripada pengaruh ilmu tersebut. Sedikit sebanyak. Dan bagaimana Islam dapat memerangi khurafat, tahyul-tahyul yang suatu masa dahulu amat banyak dalam masyarakat Melayu kita khususnya, peranan yang telah dimainkan oleh madrasah. Sebab itulah madrasah memainkan peranan yang besar sebenarnya. Suatu masa dahulu telah mengubah paradigma pemikiran masyarakat. Okey. Jadi hari ini peranan itu walaupun tak ada pondok. Dan kalau kita tengok negeri yang paling banyak pondok, negeri yang ada kesan agama yang cukup kuat. Sebagaimana di Kelantan umpama. Jadi oleh sebab itulah peranan itu perlu dimain sekarang. Dan iaitu oleh masjid lah hari ini. Kerana dia boleh berfungsi sebagaimana pondok. Cuma pondok ni pelajar dia duduk dalam tu. Secara khusus kita ni masjid ni ialah kita mempunyai taman-taman, penduduk-penduduk yang boleh keluar masuk. Jadi mungkin disiplin pengajian dia mungkin rendah sedikit, berbeza sedikit, tetapi peranan yang dimainkan oleh madrasah-madrasah, surau-surau masjid adalah amat penting sebagaimana peranan yang telah dimainkan oleh para ulama dulu. Ini kalau kita nak jaga. Sebab itulah kalau kita perhati tempat yang tidak ada majlis ilmu khususnya, memang keadaan masyarakat dia kucak-kacir. Bukan yang ada ilmu tak kucak-kacir juga, tapi lebih kucak-kacir. Kenapa? Kerana itulah kelebihan kerahmatan yang telah dijanjikan oleh Allah, iaitu banyak kelebihan daripada ilmu. Antaranya ialah malaikat sentiasa datang bertamu. Maka malaikat bila datang bertamu, kita bersama dengan malaikat, sudah pasti aura. Daripada itu kita paling kurang kita bawa balik ke rumah kita. Banyak kelebihan sebenarnya. Okey. Jadi ilmu yang bermanfaat ini tidak semestinya ilmu yang banyak. Ilmu yang boleh dimanfaatkan, boleh dikembangkan. Jadi kita dengar sepatah dua, kita kembangkan. Maka insya-Allah kita akan dapat ilmu yang bermanfaat. Okey, awaladin salihin yad'ulah, ataupun anak soleh yang mendoakan untuknya. Jadi sebagaimana yang sebelum ini juga telah dinyatakan, di antara saham besar kita ialah anak yang soleh. Kenapa? Anak ini dia tak perlu tanggung dosa ibu dia, tapi dia boleh tolong padam dosa ibu dan bapa dia. Ini kelebihan anak yang soleh. Oleh sebab itulah kita berusahalah untuk mendidik anak kita dengan penuh amanah. Kalaulah bila dia besar dia tak boleh jadi anak yang soleh, kita telah buat yang terbaik. Supaya kita boleh jawab di hadapan Allah. Tapi kita mengharapkan agar dapat anak yang soleh. Kita hendaklah memberi asas agama sebaik mungkin pada peringkat seawal mungkin. Sebab itulah kita cuba ubahlah. Kalau masyarakat dulu kata tak apalah, anak aku ni umpamanya tak jadi, yang kata tak jadi anak yang soleh tak apa, ataupun anak aku ni akhlak dia ikut dan pun tak apa, janji dia boleh masuk universiti. Kalau mungkin orang dulu dia nampak, bukan orang dululah, setengah masyarakat. Jadi kita ubah pandangan demikian kepada biarlah tak masuk universiti pun tak apa, biar dia jadi orang yang berguna kepada dirinya dan agama dia. Sebab kadang-kadang kita kejar akademik sangat, sampai peringkat kita abaikan ilmu fardu ain khususnya. Sedangkan pada peringkat awal amat penting pembinaan tersebut. Dan kalau kita duk perhatilah, kebanyakan orang yang dapat kesedaran pada peringkat awal ni
kesedaran yang pada peringkat yang lanjut. Dah umur 40, 50 kesedaran, kadang-kadang kita dapati bahawa dia mendapat pendidikan yang seawal mungkin dengan pendidikan agama, seawal mungkin dia dapat. Lepas tu dia mabuk sekejap. Lepas tu dia kembali balik. Kebanyakan demikian. Kebanyakan kalau kita tengok. Oleh sebab itulah, walaupun pada usia yang masih kecil ni kita rasa dia tak tahu apa. Kalau kita bercakap pun dia bodoh. Tetapi kita kena ingat bahawa bila dia simpan memorinya, mungkin dia ingat balik masa dia masa-masa dia dah dewasa dah balik, dah besar dah, dia ingat balik. Sebab itulah asas pada peringkat awal ini amat penting, khususnya asas fardu ain yang perlu kita berikan kepada mereka. Dengan fitrah yang ada ini, kita tak minta mereka jadi orang yang tak berguna, orang yang mabuk. Tetapi kalaulah berlaku ataupun kehidupan kita macam-macam liku, tetapi kesedaran itu mungkin datang suatu masa nanti. Sebab itu pengaruh itu amat penting. Dan ana tengok pengalaman ana sendirilah. Daripada kecil lagi umpamanya, tu ana biasa bawa ana ke surau, ke madrasah. Menyebabkan bila kita besar pun jadi terikat dengan surau, dengan madrasah. Kecil kita pergi madrasah tidur je. Kalau terawih tu main je kat belakang. Apa kena baling dengan bantal. Tok imam kat depan marah, bangun nak sembahyang tarawih baling bantal. Sebab kita bising, kita budak. Tapi sedikit sebanyak pengaruh tersebut menjadikan kita ni dekat dengan surau, dekat dengan masjid bila kita besar. Jadi itulah di antara perkara yang boleh kita didiklah anak-anak kita supaya mereka dekat dengan ilmu, dengan surau, dengan masjid dan sebagainya lagi. Kerana inilah pusat, kerana inilah di antara perkara penting dalam kehidupan. Kita didik seawal mungkin. Sebab itulah kalau boleh, maknanya kanak-kanak itu cuma kena jaga sikitlah. Janganlah ketat sangat, tapi kena jaga sedikit supaya tidak mengganggu orang sembahyang. Tapi janganlah selalu pekat kerana takut dia mengganggu, kita tak bawa langsung ataupun kita tinggal langsung, dia duduk tengok kartun kat rumah. Jadi kartunlah dia. Okey. Jadi bagaimana untuk mendapat anak yang soleh? Di antara satu petua untuk mendapat anak yang solehnya ialah disebut oleh Nabi SAW, mana lupa hadis tersebut, kalau kamu ingin anak kamu mendoakan untuk kamu bila kamu tua kelak atau bila kamu mati kelak, kamu dahulu perlu berbuat baik kepada kedua ibu bapa kamu. Dia sipir dia macam tu. Mungkin anak kita sekarang ni dia buat tak tahu je, tapi mungkin kita mati nanti, dialah orang yang sentiasa buat kebaikan, ingat kepada kita, sedekah. Buat kebaikan, ingat kepada kita. Jadi untuk buat kebaikan ini tak semestinya dengan tahlil saja. Tahlil itu salah satu daripadanya. Apa saja amal sunat kita buat hari ini, sedekah pahala. Contohnya saya nak baca Quran ni, nak khatam Quran bulan puasa ni, pahala sedekah nak bagi pada ayah, ibu yang telah meninggal, datuk. Kepahala kita tetap kita dapat. Cuma peruntukan yang Allah bagi kepada mereka pun diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kelebihan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kemudian yang hadis yang ke-9, wa anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah ta'ala wa ma wala wa aliman wa muta'alliman, rawahu at-Tirmidzi. Jadi at-Tirmidzi ni kita boleh baca tiga, at-Tirmidzi, at-Tirmidzi, at-Tirmidzi. Biasa yang masyhurnya at-Tirmidzi lah. Okey, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu pula berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia ini adalah terlaknat. Kenapa? Kerana maklumlah dunia ini banyak melalaikan kita, bukan kerana dunia semata-mata, tetapi kita dilalaikan. Kerana manusia ini kadang-kadang lupa dan sebagainya lagi. Terlaknat pula dengan apa yang ada di atasnya, dengan maksiat, dengan macam-macam lah. Ma fiha illa zikrullah, kecuali zikir kepada Allah. Zikrullah, ingat kepada Allah. Wa ma walah, dan apa-apa yang seumpamanya, yang menyamainya. Wa aliman, dan orang yang alim. Wa muta'alliman, dan orang yang muta'allim, orang yang menuntut ilmu. Kerana orang yang alim dan menuntut ilmu ini biasanya dia berada pada tahap, pada keadaan zikrullah. Zikrullah, ingat kepada Allah, tak semestinya subhanallah walhamdulillah semata-mata.
Zikrah apa saja yang membawa kita ingat kepada Allah. Kalau tuan-tuan masih ingat dalam pertemuan kita yang lepas, bagaimana Imam Ghazali menyatakan di antara dosa kecil, yang amat kecilnya ialah kita duduk saja-saja tak ingat kepada Allah, tak buat apa-apa. Itu dosa kecil yang amat kecil. Duduk saja-saja, buang masa. Itu dosa kecil. Jadi sentiasalah kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akan duduk, tidur, baring dan sebagainya lagi. Kemudian aliman wa muta'alliman. Okey, kenapa? Kerana disebut dalam hadis selepasnya, faedahnya salah satunya ialah selain daripada kita dapat pahala berterusan, kita dapat syafaat daripada yang lain. Orang yang ada ilmu dan menuntut ilmu. Okey, kita tengok sedikit lagi. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Maksudnya ialah barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka ia dianggap sebagai berjihad fi sabilillah sehingga ia kembali. Ini mendapat pahala yang besar insya-Allah. Menuntut ilmu ini adalah satu jihad. Okey. Kemudian yang ke-11, wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala lan yashba'a mu'minun min khairin hatta yakuna muntahahu al-jannah. Tidak sekali-kali kenyanglah seseorang mukmin itu daripada kebaikan sehingga penghabisannya adalah syurga. Jadi dalam kehidupan kita ini, kita hendaklah sentiasa berusaha untuk mengumpulkan kebaikan-kebaikan sehingga kita masuk syurga sampai kita mati. Jadi kebaikan yang berterusan di antaranya adalah ilmu. Di antara ilmu dan juga jihad dan niat yang berterusan. Okey, yang satu lagi ialah wa an Abi Ummamah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fadlul alimi 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi hatta an-namlata fi juhriha wa hatta al-huta la yusalluna 'ala muallimin nasil khaira. Rawahu At-Tirmidzi. Maksudnya ialah keutamaan orang alim dan atas orang yang abid, yang kuat beribadat adalah seperti keutamaanku, kelebihanku, kemuliaan Nabi SAW atas orang yang terendah di kalangan kamu semua. Bukan bermakna orang abid ini tidak ada kemuliaan. Masing-masing ada kemuliaan. Orang nama mukmin saja memang ada kelebihan. Okey, ada kebaikan, tetapi kelebihan orang yang ada ilmu ini lebih daripada abid, kerana berkemungkinan abid ini kalau dia buat sesuatu mungkin tanpa tanpa ilmu menyebabkan amalnya tak sah. Jadi mahu tak mahu perlu pada ilmu juga. Jadi itu menjelaskan tentang kelebihan ilmu. Tapi dua-dua itu mempunyai kelebihan masing-masing. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah, para malaikatnya dan para penghuni langit dan bumi, makhluk seluruhnya sampai pun, iaitu sehingga kan semut yang berada di dalam liangnya, dalam lubangnya, sehingga ikan hiu ataupun ikan paus yang berada di lautan, la yusalluna ala muallimin nas, sentiasa berselawat. Berselawat maksudnya ialah mendoakan kerahmatan. Kalau kita berselawat untuk kita ataupun Allah berselawat untuk kita, bermaksud dia mendoakan kerahmatan untuk orang lain, untuk mereka yang orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, muallimin nas. Jadi kita ni tak boleh jadi guru besar macam Imam Syafi'i, jadi guru kecil pada anak-anak kita, kepada rakan-rakan kita, supaya kita masuk dalam kategori mereka yang sentiasa mendapat doa di kalangan malaikat, di kalangan makhluk-makhluk di bumi dan di langit dan di bumi. Oleh sebab itulah kita pijak rupuk doa kebaikan untuk kita, kalau kita berpegang dengan ilmu ini. Tapi kalau kita hamba Allah yang zalim, yang jahat, pijak rupuk laknat kita, lalu tepi kita belayar di lautan, yang dalam pun laknat kita. Jadi tak rugi kita dengan ilmu. Kita berada pada dua keadaan yang disebut tadi, sama ada kita yang menjadi alim ataupun kita yang belajar. Okey, sampai masa tu. Tak apalah. Ana ingat nak habiskan tapi tak sempat.
Okey. Jadi yang selebih lagi kita akan tengok sedikit lagi lah kelebihan-kelebihan ilmu, termasuklah memang orang alim ada kelebihan banyak, tapi kalau dia telah melaksanakan ilmunya, dia pun juga menghadapi risiko yang paling besar. Ada sebut dalam hadis ini umpamanya dia akan diikat dengan tali daripada api neraka. Kerana dia ada ilmu. Ilmu ini amanah, bukan untuk dipakai pada dia semata-mata. Sekadar itulah dulu, mudah-mudahan sedikit sebanyak kita sentiasa hidup dalam majlis ilmu yang sentiasa mendapat keberkatan, kerahmatan daripada Allah yang berterusan. Daripada malaikat juga sentiasa mendoakan kerahmatan, keampunan untuk kita, termasuk juga seluruh makhluk-makhluk di bumi dan di langit ini mendoakan kerahmatan. Itulah yang kita perlukan, kerana kita ada masa yang sedikit, tetapi dengan syafaat makhluk-makhluk lain, doa binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, insya-Allah mudah-mudahan kebaikan kepada kita berterusan, insya-Allah. Jadi sekadar itulah dulu kita akhirkan kafaratul majlis dan surah Al-Asr. Subhanakallah wa tawassul. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaqal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa limasyayikhina wa limu'allimina wa li jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.